Tajuk, Tarian Malam Raya Terakhirku. Pada malam hari raya yang sibuk, hanya karena tertumpah kuah rendang, suami saya meminta untuk bercerai. Pada saat itu juga, saya menari sambil memberikan persetujuan saya. Sila tekan butang langgan. Saya akan kongsikan sebuah kisah yang menyentuh hati. Kisah pun bermula. Pukul 6 petang di malam hari raya, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Mak mentua saya, Kalsom, suami saya, Farhan, dan adik ipar saya, Farah, semuanya duduk mengelilingi meja makan yang dipenuhi dengan pelbagai juadah yang telah saya sediakan sepanjang hari. Saya, Aisyah, sedang berhati-hati membawa mangkuk rendang yang masih panas. Tiba-tiba, tangan saya menggeletar lalu saya terlepas mangkuk itu. Kuah rendang yang panas tumpah ke lantai, dan aroma rempahnya serta-merta memenuhi seluruh ruang tamu. Pelindung pergelangan tangan yang saya pakai turut basah, dan wajah saya kelihatan terkejut. Namun, riak wajah itu kelihatan lebih tenang daripada biasa. Farhan bingkas bangun dan menjerit, "Aisyah, apa nih? Kenapa narosakan malam raya macam nih?" Mak mentua saya, Kalsom, turut mendesit sambil menggelengkan kepalanya. "Hai, kalau tangan tuh asik menggeletar macam nih, macam mana? Dari 1 sampai 10, tak ada satupun kerja yang betul. Penting-penting hari macam nih pula tuh." Ahli keluarga yang lain mula berbisik-bisik. Farah hanya mampu memandang saya dengan serba salah, manakala sanak saudara yang lain menunjukkan riak wajah yang tidak selesa. Tetapi, reaksi saya kali ini aneh. Selalunya, saya akan panik dan berulang kali meminta maaf, tetapi kali ini, saya hanya mengangguk dengan tenang dan berkata, "Maafkan Aisyah, Mak." Tangan saya memang kerap menggeletar sejak kebelakangan ini. Ketika saya hendak membongkok untuk membersihkan kuah rendang yang tumpah, Farhan menghalang saya. "Sudahlah, saya dah tak tahan lagi." Suara Farhan semakin meninggi, seolah-olah dia telah lama menantikan saat ini. "Aisyah, kita hentikan semua nih. Jom kita bercerai." Seluruh keluarga terkejut dan memandang Farhan. Mak mentua saya ternganga, manakala Farah menunjukkan riak wajah seolah-olah bertanya, "Abang, kenapa tiba-tiba jadi macam nih?" Suasana di ruang tamu menjadi sunyi sepi. Namun, reaksi saya lebih mengejutkan. Tanpa rasa terkejut, saya malah tersenyum kecil dan perlahan-lahan berdiri. Kemudian, saya tiba-tiba mula mengangkat bahu dan menari. "Bagus, saya suka sangat." Ketika Aisyah menari sambil bertepuk tangan, seluruh keluarga tergamam. Mak mentuanya menjerit, "Aisyah, kamu dah gila ke? Apa yang kamu buat nih?" Tetapi saya tidak berhenti menari. Malah, saya menggoyangkan bahu dengan lebih gembira sambil berkata, "Terima kasih banyak, Abang Farhan. Sebab abang yang sebut dulu." Saya mengeluarkan beberapa helai dokumen dari beg tangan saya. "Surat cerai dah ada. Saya boleh tanda tangan sekarang juga." Farhan kelihatan cemas dan berundur ke belakang. "Hei, awak dah gila ke? Kenapa awak jadi macam nih?" Pada ketika itu, loceng pintu berbunyi. Sambil terus menari, saya berjalan ke arah pintu, membuatkan seluruh keluarga memandang saya dengan kehairanan. Apabila saya membuka pintu, seorang wanita kemas yang memakai sut hitam melangkah masuk. "Selamat petang. Saya Peguam Meiling, Puan Aisyah yang panggil saya, kan?" kata Meiling dengan suara yang tenang dan profesional. Surat cerai sudah pun disediakan, dan laporan polis atas tuduhan penipuan serta pemalsuan identiti oleh Ensik Farhan juga telah dibuat. Wajah Farhan serta-merta menjadi pucat. Apa maksud awak nih? Penipuan apa?" Meiling mengeluarkan satu file tebal dari beg bimbitnya. Jumlah pinjaman yang dibuat atas nama Puan Aisyah adalah sebanyak 100.000 rupiah, dan jumlah tuntutan insurans palsu adalah sebanyak 150.000. Dan rekod jenayah lampau Encik juga telah kami sahkan. Tepat pada masa itu, bunyi siren kedengaran. Sebuah kereta polis berhenti di hadapan rumah, dan Farhan berlari ke arah tingkap. "Apa nih? Aisyah, apa yang awak dah buat?" Dua orang pegawai polis masuk dan berkata, "Encik Farhan bin Razak, Anda ditahan atas tuduhan pemalsuan dokumen dan penipuan. Anda mempunyai hak untuk berdiam diri." Mak mentua saya terhuyung-hayang dan terduduk di atas sofa. "Apa semua nih, Aisyah? Apa yang kamu dah buat?" Saya memandang mak mentua saya dan berkata dengan suara yang tenang, "Mak, nanti mak akan tahu juga betapa banyaknya pembohongan yang Farhan dah buat, dan betapa dia telah mempergunakan saya selama ini." Apabila polis coba menggari Farhan, dia menjerit, "Aisyah, awak nak buat saya macam nih?
kita kan suami istri. Saya perlahan-lahan menoleh dan berkata, suami istri? Adakah seorang suami menipu di belakang istrinya, memalsukan tanda tangannya, dan memalsukan dokumen cerai? Jiran-jiran mula menjenguk dari tingkap rumah mereka, terkejut dengan bunyi siren kereta polis. Mak mentua saya menjeling ke arah tingkap, coba menjaga air mukanya. Aduh, malunya jiran-jiran semua nampak. Saya memandang Farhan buat kali terakhir dan berkata, terima kasih, Abang Farhan, sebab abang yang ajak bercerai dulu. Sebenarnya, semua ini bermula pada waktu subuh hari itu, ketika saya seorang diri menyediakan juadah hari raya. Semuanya bermula dari saat saya menahan sakit dengan pelindung pergelangan tangan, berhempas pulas sendirian di dapur. Jika difikirkan semula, riak wajah saya mula berubah selepas urusan harta pusaka arwah ibu saya selesai, dan selepas saya mengetahui siapa Farhan yang sebenarnya. Pada waktu itu, tiada siapa yang tahu bahwa saya telah pun merancang segalanya. Untuk memahami keseluruhan cerita ini, kita perlu kembali ke waktu subuh hari itu, ketika saya seorang diri di dapur mengesat air mata sambil menyediakan juadah hari raya yang terakhir. Pukul 5 pagi, ketika seluruh dunia masih lena, saya sudah berada di dapur menyediakan juadah. Pelindung pergelangan tangan yang saya pakai kelihatan begitu ketara. Saya terpaksa memakainya sejak beberapa bulan lalu selepas ligamen tangan saya tercedera. Aduh, sakit lagi, bisik saya sendirian sambil mengurut pergelangan tangan. Tetapi saya tidak boleh berhenti. Juadah hari raya perlu disediakan, dan orang itu selalunya adalah saya. Ketika coba mengangkat periuk yang berat, saya terasa sakit yang mencucuk di pergelangan tangan. Saya berhenti seketika dan menarik nafas dalam-dalam. Dari ruang tamu, kedengaran bunyi dengkuran Farhan. 15 tahun raya yang sama, juadah yang sama, dan aku yang sama. Saya tersenyum pahit dan menyambung kerja memotong. Anehnya, hari ini perasaan saya berbeza. Terasa seperti ini adalah yang terakhir. Di luar tingkap, fajar mula menyingsing. Saya mengurut pergelangan tangan saya sekali lagi. Kecederaan ini sebenarnya bukan satu kebetulan. Ia berlaku beberapa bulan lalu ketika saya terjatuh semasa bertengkar dengan Farhan. Juru rawat di hospital pernah berkata, Puan terlalu banyak guna tangani, sebab tuh ligamennya meregang. Saya menoleh ke arah ruang tamu. Farhan masih berdengkur di atas sofa. Malam tadi, dia asyik dengan teleponnya sehingga lewat malam, dan sampai sekarang masih belum bangun. Abang, bangunlah tolong sikit, panggil saya perlahan, tetapi Farhan tidak berganjak. Saya memanggilnya sekali lagi dengan suara yang lebih kuat. Abang Farhan, bangunlah. Kena siapkan makanan untuk Rayani. Farhan menggeliat dan menjawab dengan marah. Awal lagi kan, awak buatlah sorang-sorang macam biasa. Saya berpaling dan kembali fokus pada masakan saya. Ini adalah perkara yang berulang setiap tahun, jadi saya tidak terkejut. Malah, ia adalah jawaban yang saya jangkakan. Baiklah, aku buat sorang-sorang macam biasa, bisik saya sambil mula memotong lobak merah. Tetapi tangan yang memegang pisau terasa lebih stabil daripada biasa, seolah-olah hati saya sudah bersedia. Sambil mengeluarkan bahan dari peti sejuk, saya terfikir, jika arwah ibu masih ada, apa agaknya yang akan dikatakannya pada pagi raya seperti ini? Mungkin dia akan berkata, kesian anak ibu penat, dan akan turut serta membantu saya di dapur. Ibu, rasanya ini kali terakhir, bisik saya kepada arwah ibu. Sambil itu, saya menjeling ke arah beg tangan saya. Di dalamnya terdapat dokumen yang diberikan oleh mailing beberapa hari lalu. Kedengaran Farhan menggeliat di ruang tamu. Saya cepat-cepat menutup beg tangan dan kembali memasak. Masanya belum tiba. Aisyah, tolong ambilkan air, kata Farhan yang baru bangun dan duduk di sofa, dengan rambut kusut dan pakaian yang berkedut. Ya, sekejap. Saya menuang air sejuk ke dalam gelas dan memberikannya kepada Farhan. Sambil minum, dia menjeling ke arah saya. Mak datang pukul berapa hari ini? Katanya dalam pukul 10. Abang tidurlah lagi, kalau nak, masih ada masa. Farhan memeriksa teleponnya. Okelah kalau macam tuh, aku nak tidur sekejap lagi. Ketika Farhan hendak baring semula, saya bertanya dengan perlahan, Abang ada risaukan apa-apa kebelakangan nih? Farhan serta-merta kaku. Kemudian dia ketawa janggal. Risau? Tak ada apa-apalah. Kenapa tiba-tiba tanya? Tak adalah. Cuma nampak abang asyik tengok mesej dan selalu jawab panggilan lewat malam. Riak wajah Farhan berubah sedikit, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikannya. Kerja office lah, jangan sibuk. Saya mengangguk. Oh, macam tuh.
Kalau macam tuh, tak apalah. Maksudnya, perkara yang saya tak perlu tahu. Farhan memandang saya dengan aneh. Selalunya saya akan bertanya lebih lanjut, tetapi hari ini saya biarkan begitu sahaja. Pelik betul dia nih. Tak macam biasa, bisik Farhan sambil baring semula. Tetapi dia tidak dapat tidur. Reaksi saya tadi terus mengganggunya. Sementara itu, di dapur, saya terus menyediakan juadah seorang diri. Walaupun pergelangan tangan sakit dan badan letih, saya terus bertahan. Anehnya, hati saya terasa tenang. Sebab hari ini adalah yang terakhir, bisik saya sambil menyediakan juadah hari raya yang terakhir. Pada masa itu, Farhan masih tidak tahu bahwa saya telah pun menyelesaikan semua persiapan saya. Tetapi hari raya tahun ini benar-benar berbeza. Pandangan mata saya sahaja sudah tidak seperti biasa. Ia seperti pandangan mata seseorang yang telah membuat keputusan. Tepat pukul 10 pagi, mak mentua saya, Kalsom, membuka pintu depan dengan selamba. Dari bunyi kunci sehinggalah bunyi derap langkahnya, semuanya kedengaran begitu yakin dan lantang. "Mak dah sampai," jerit Kalsom sambil melangkah masuk ke ruang tamu. Saya segera keluar dari dapur dan memberi salam. "Mak, selamat pagi, selamat datang." Kalsom memandang saya dari atas ke bawah. "Hai, kenapa muka kau nampak lesu sangat nih? Tak cukup tidur ke?" Saya menyentuh pelindung pergelangan tangan saya. "Tak apa, Mak. Cuma penat sikit sebab siapkan makanan dari subuh tadi." Kalsom menjenguk ke arah dapur sambil mendecit. "Makanan semua dah siap ke? Kalau waktu macam ni masih masak, lambatlah namanya." "Hampir siap semua, Mak. Sikit lagi." Ketika itu, Farhan keluar dari bilik. Rambutnya masih belum disikat dan pakaiannya selekeh. "Oh, Mak dah sampai." Kalsom gembira melihat anaknya. "Ya, anak Mak. Tapi kenapa lambat sangat bangun? Kesian Aisyah buat kerja sorang-sorang." Farhan tersengih. "Alah, Aisyah lagi pandai masak. Kalau saya tolong, nanti mengganggu pula." Kalsom mengangguk. "Betul juga tuh. Orang lelaki mana pandai sangat kerja dapur. Tapi sekurang-kurangnya tunjuklah muka nak menolong." Saya yang dari tadi hanya mendengar, berkata perlahan, "Tak apa, Mak, saya seorang pun boleh buat." Tetapi Kalsom merasakan sesuatu yang berbeza dalam nada suara saya. Selalunya saya akan berkata, taklah, Abang Farhan banyak tolong, tetapi hari ini saya berterus terang." "Aisyah, kau nampak lain macam hari ini." Saya tersenyum biasa. Sama je macam selalu." Kalsom duduk di ruang tamu dan melihat juadah di atas meja. Makanan nampak elok. "Tapi mana rendangnya?" "Oh, rendang tengah perasakan lagi. Tunggu sekejap ya." Ketika saya hendak ke dapur, Kalsom bertanya lagi, "Aisyah, pelindung tangan tuh sampai bila nak pakai? Nampak tak elok." Saya memandang pergelangan tangan saya. Belum sembuh sepenuhnya lagi. Dokter suruh pakai lama sikit. Kalsom mendecit. "Dah makin tua agaknya. Dulu tak ada pun macam ni." Farhan yang duduk di sofa menyampuk, "Mak, Aisyah nih sensitif sikit sekarang. Benda kecil pun asik salah buat." Saya keluar dari dapur dan memandang Farhan. Selalunya saya akan membela diri, tetapi hari ini saya hanya diam memandangnya. "Kalau macam tuh, kenalah lebih berhati-hati. Jangan sampai cedera masa raya nih," kata Kalsom kepada saya. "Dan Aisyah, tak tahulah sedap ketidakmasakan kau hari ini? Nampak macam kau tak fokus ye." Saya menjawab dengan tenang, "Saya dah buat yang terbaik. Insya Allah sedap." Ketika itu, pintu depan terbuka lagi dan adik ipar saya, Farah, masuk. "Assalamualaikum." Suasana menjadi sedikit ceria. Kalsom gembira melihat anak perempuannya. "Anak Mak dah sampai. Kak Aisyah tengah siapkan makanan tuh." Farah menjeling ke dapur. "Tahun ni pun Kak Aisyah yang siapkan semua ya, kesian akak." Saya mengangguk. "Tak apa, dah biasa." Farah memandang abangnya. "Abang buat apa? Takkan tidur je sampai sekarang?" Farhan ketawa janggal. Mana ada. Aku ada tolong sikit-sikit." Kalsom memandang Farhan. "Anak oi, istri kau penat, kenalah ambil berat sikit." Farhan memeriksa teleponnya. "Baiklah, Mak." Tetapi riak wajahnya berubah sebaik sahaja melihat teleponnya. Seolah-olah ada message penting yang masuk. Dia cepat-cepat memasukkan telepon ke dalam poket. Saya nak ke tandas sekejap. Ketika Farhan bergegas ke tandas, saya memerhatikannya dalam diam. Tingkah lakunya yang aneh sejak kebelakangan ini sekali lagi disahkan. Kalsom memandang saya. "Aisyah, hubungan kau dengan Farhan macam mana sekarang? Nampak macam ada yang tak kena." Saya berpikir sejenak.
macam biasa ye, Mak. Farah menyampuk, dah lama kawin memang macam tu kan? Rumah kami pun sama. Kalsom mengangguk. Betul juga. Tapi suami istri kena saling memahami. Saya berjalan ke dapur. Saya nak perasakan rendang sekejap. Ketika bersendirian di dapur, saya terfikir. Setiap tahun raya yang sama berulang, perbualan yang sama berulang, tetapi tahun ini, ia akan menjadi yang terakhir. Farhan keluar dari tandas dengan riak wajah sedikit cemas. Dia asik memeriksa teleponnya. Farhan, ada apa-apa ke? Tanya Kalsom. Tak ada apa, Mak. Cuma ada kerja sikit. Tetapi pandangan mata saya ketika memandangnya dari dapur berbeza dari biasa. Seolah-olah saya tahu segalanya. Abang Farhan, kerja office penting sangat ke? Farhan kelihatan sedikit terkejut. Ada hal mustahak sikit. Saya mengangguk. Oh, macam tu. Kalau macam tu, tak payah risau. Hari ini kan raya. Tetapi nada suara saya seolah-olah membawa maksud yang lain. Farhan memandang saya dengan cemas. Namun, dia masih tidak tahu bahwa saya sudah mengetahui segalanya. Dan malam ini, semuanya akan berakhir. Pukul 2 petang, selepas semua juadah dihidangkan, keluarga kami duduk makan bersama. Tetapi Farhan asik memeriksa teleponnya. Satu suap nasi, kemudian lihat telepon. Kalsom menegurnya, Farhan, masa makan tu letaklah telepon tu. Tak sopan. Farhan ketawa janggal dan meletakkan teleponnya di atas meja. Maaf, Mak, office asik hubungi hari ini. Farah bertanya dengan heran, Abang, hari ini kan raya, kenapa office call? Farhan coba memberi alasan. Oh, ada proyek penting. Tiba-tiba teleponnya bergetar. Ada message masuk. Dia secara refleks coba mengambil teleponnya tetapi terhenti apabila pandangannya bertemu dengan pandangan saya. Saya berkata dengan perlahan. Kalau penting sangat, jawablah. Kami tak apa. Farhan memandang saya dengan aneh. Selalunya saya akan berkata, raya-raya ni tak payah fikir kerja, tetapi hari ini saya seolah-olah menggalakannya. Tak apalah, nanti aku tengok, tetapi matanya tetap tertumpu pada teleponnya. Jelas sekali dia sedang menunggu panggilan penting. Selepas makan, ketika Kalsom dan Farah sedang menonton TV, Farhan menyelinap masuk ke dalam bilik. Saya yang sedang membasuh pinggan memerhatikannya. Ya, aku nih. Betul, kita dah setuju nak cakap hari ini kan? Dokumen dah siap? Oh, ya ke? Kedengaran suara Farhan berbisik di dalam bilik. Saya berhenti membasuh pinggan dan memasang telinga. Kalau macam tu, esok kita jumpa di bank. Oke, baik. Farhan keluar dari bilik dengan riak wajah cemas dan gelisah. Aisyah, dah siap basuh pinggan? Sikit lagi. Farhan mundar-mandir di dapur. Aisyah, esok pagi aku ada hal nak keluar sekejap. Sambil terus membasuh pinggan, saya bertanya, pergi mana? Oh, nak jumpa kawan. Saya mengangguk. Oke. Saya pun ada hal nak keluar esok. Farhan terkejut dan berpaling. Kau nak pergi mana? Nak jumpa kawan. Farhan kelihatan curiga. Kawan mana? Saya menjawab dengan selamba, kawan university. Dah lama tak jumpa. Farhan kelihatan lega. Oh, ya ke? Baguslah. Tetapi dia tidak tahu bahwa kawan itu adalah peguam saya, Mei-ling. Dan saya telah pun menyelesaikan semua persiapan. Kira-kira pukul 3 petang, ketika Farhan di dalam tandas, saya membuka laci mejanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya lakukan, tetapi hari ini berbeza. Di dalam laci, terdapat sebuah pemacu USB. Saya cepat-cepat mengambilnya dan memasukkannya ke dalam komputer riba saya. Di dalamnya, terdapat beberapa file. Apabila saya membukanya satu persatu, saya terkejut dengan isinya. Borang permohonan pinjaman. Atas nama aku? Saya melihat dokumen pinjaman atas nama saya yang saya tidak pernah mohon. Eremsto, Nich, Bilani. Yang lebih mengejutkan adalah dokumen insurans. Terdapat borang tuntutan insurans atas nama saya, yang menyatakan saya mengalami kemalangan palsu. Apa nih? Bila masa aku kemalangan, tangan saya menggeletar ketika memeriksa file-file lain. Semuanya atas nama saya. Tetapi tiada satu pun yang saya lakukan. Ketika itu, kedengaran pintu tandas dibuka. Saya cepat-cepat mengeluarkan pemacu USB dan meletakkannya semula di tempat asalnya. Awak buat apa? Tanya Farhan. Oh, kemas sikit-sikit. Farhan memandang saya dengan curiga. Kemas apa? Lacini bersepah sikit. Ketika Farhan hendak berjalan ke mejanya, saya cepat-cepat menghalangnya. Abang, Mak panggil kat ruang tamu.
Farhan menjeling ke ruang tamu. Mak Panjila apa? Dia ajak tengok TV sama-sama. Walaupun curiga, Farhan berjalan ke ruang tamu. Saya menarik nafas lega, sekarang semuanya dah jelas. Saya mengeluarkan telepon saya dan menghantar mesej kepada Mei-ling. Dah sah. Semua bukti ada dalam USB. Mei-ling segera membalas. Baik, esok kita jumpa bincang lanjut. Semua persiapan dah selesai. Saya memasukkan telepon ke dalam beg dan pergi ke ruang tamu. Farhan duduk di sofa menonton TV, tetapi kelihatan gelisah. Kalsom memanggil saya, Aisyah, mari duduk sini, drama nih bes. Saya duduk di sebelah Kalsom. Baik, Mak, tetapi pikiran saya tidak tertumpu pada TV. Kenyataan bahwa Farhan membuat pinjaman dan penipuan insurans atas nama saya terus berlegar di pikiran. Selama 15 tahun aku hidup dengan orang macam nih. Saya memandang Farhan yang masih gelisah dengan teleponnya. Farah berkata kepada saya, Kak, Aka apa kabar sekarang? Nampak lain macam. Saya tersenyum biasa. Sama aja macam selalu. Tetapi senyuman saya menunjukkan keyakinan seseorang yang telah membuat keputusan. Semua teka-teki kini telah tersusun. Kalsom memandang Farhan. Farhan, kau patut belajar dari Aisyah. Dia nampak makin matang sekarang. Farhan ketawa janggal. Ya, Mak. Tetapi dia masih tidak tahu bahwa saya telah pun mendapatkan semua bukti. Dan esok, semua jenayahnya akan terbongkar. Menjelang petang, kegelisahan Farhan semakin menjadi-jadi. Dia asyik melihat jam dan teleponnya. Saya memandangnya dan berpikir, esok semuanya akan berakhir. Dan satu permulaan baru akan bermula. 3 hari sebelumnya, di sebuah kafe yang sunyi, saya dan Mei-ling duduk berhadapan. Saya mengeluarkan sampul surat tebal dari beg dan memberikannya kepada Mei-ling. Mei-ling, tolong tengok nih. Mei-ling membuka sampul itu. Di dalamnya terdapat pelbagai dokumen, gambar, dan sebuah pemacu USB. Sebagai seorang peguam, dia menelitinya satu persatu dengan tenang, kemudian menunjukkan riak wajah terkejut. Aisyah, apa semua nih? Saya menarik nafas dalam-dalam. Ini semua kerja Farhan atas nama aku, dari pinjaman sampailah penipuan insurans. Mei-ling meneliti dokumen itu. Pinjaman Rm 100.000, kau tak tahu pasal nih? Tak, aku tak pernah tanda tangan apa-apapun, tapi dibuat atas nama aku, tanda tangan pun nampak macam dipalsukan. Mei-ling membuka dokumen lain sambil mendecit. Kes penipuan insurans nih lagi serius. Dia buat laporan kemalangan palsu. Ini jelas satu penipuan. Saya mengangguk. Itu pun aku tak tahu langsung. Mei-ling memasukkan pemacu USB ke dalam komputer ribanya. Macam mana kau dapat USB nih? Aku jumpa dalam laci Farhan. Selalunya aku tak akan geledah, tapi aku rasa tak sedap hati. Apabila Mei-ling membuka file-file di dalam USB, wajahnya menjadi semakin serius. Aisyah, ini jauh lebih teruk dari yang kita sangka. Nampaknya dia pernah buat benda yang sama atas nama orang lain juga. Saya terkejut. Orang lain pun? Ya. Dan kat sini ada rekod jenayah lampau Farhan. Mei-ling menunjuk ke arah file itu. Saya melihat screen. Di situ, tercatat rekod penipuan lampau Farhan. 2 tahun lepas pun dia pernah disiasat atas tuduhan menipu. Tapi masa itu tak cukup bukti. Tangan saya menggeletar. Mei-ling, aku betul-betul tak tahu Farhan orang macam nih. Mei-ling memegang tangan saya. Aisyah, sekarang kau dah tahu. Belum terlambat lagi. Kau nak buat apa sekarang? Saya berpikir sejenak dan berkata dengan tegas. Aku nak bercerai. Aku tak boleh hidup dengan orang macam ni lagi. Bagus, kita siapkan saman cerai. Dengan bukti-bukti ini, pembahagian harta pun akan memihak pada kau. Mei-ling membuka dokumen lain. Tapi Aisyah, nampaknya Farhan ada selidik dokumen berkaitan harta pusaka arwah ibu kau. Saya terkejut. Harta pusaka ibu? Kenapa? Mungkin dia nak tahu bila urusan tu akan selesai. Nampaknya tarikh selesai dijadwalkan minggu depan. Saya tiba-tiba tersedar. Jadi sebab itulah dia tergesa-gesa nak bercerai. Mei-ling mengangguk. Betul, dia nak bercerai sebelum kau dapat harta pusaka tu, supaya dia boleh tuntut bahagiannya. Dan dia nak lari sebelum jenayahnya terbongkar. Saya menggenggam penumbuk. Licik betul rancangan dia pergunakan aku sepenuhnya. Mei-ling menenangkan saya. Sabar, Aisyah. Kita pun kena rancang dengan teliti. Kita buat laporan polis dulu, dan siapkan surat cerai. Bila masa terbaik untuk buat laporan polis? Mei-ling berpikir. Bila Farhan yang mulakan dulu cakap pasal cerai. Masa tu, ia akan jadi bukti yang lebih kukuh. Saya mengangguk.
Oke, aku akan tunggu sampai hari raya. Aku rasa dia akan bangkitkan hal Nima satu. Saya tersenyum pahit. Dengan perangai Farhan, dia akan malukan aku depan semua orang. Supaya dia nampak macam mangsa. Mei Ling menggenggam tangan saya. Aisyah, sekarang masanya untuk tunjukkan yang kau dah bersedia. 15 tahun kau bersabar, sekarang masanya untuk melawan. Saya berkata dengan nekat, ya, aku tak akan sabar lagi. Mei Ling mengeluarkan dokumen dari bagnya. Surat cerai dah siap. Dan surat aduan jenayah Farhan pun dah ditaip. Terima kasih banyak, Mei Ling. Tanpa kau, aku tak tahu nak buat apa. Mei Ling berkata dengan nada profesional, kita kan kawan. Tapi Aisyah, kau betul-betul dah bersedia? Proses cerai ini mungkin tak mudah? Saya mengangguk. Aku dah bersedia. Aku ada harta pusaka ibu dan aku dah rancang nak buka kafe. Aku boleh hidup sendiri. Kafe? Saya tersenyum kecil. Dengan harta pusaka arwah ibu, aku nak buka sebuah kafe kecil. Itu impian aku selama ni. Mei Ling memandang saya. Bagus. Kalau macam tu, demi permulaan baru, kita selesaikan case ni dengan kemas. Saya mengeluarkan satu lagi sampul dari bag. Oh ya, ni pun ada. Gambar Farhan dengan perempuan lain. Mei Ling melihat gambar itu. Dengan bukti ini, lagi mudahlah kes cerai kita. Perempuan ni mungkin subahat dengan dia. Nampaknya macam tu. Macam mereka rancang bersama. Mei Ling menyusun semua bahan bukti. Oke. Kalau macam tu, masa hari raya nanti bila Farhan sebut pasal cerai, terus hubungi aku akan datang. Saya berkata dengan lega, terima kasih banyak. Akhirnya aku boleh bebas dari mimpi ngeri ni. Mei Ling menepuk bahu saya. Aisyah, kau sebenarnya dah cukup kuat. Sekarang masanya untuk tunjukkan. Ketika meninggalkan kafe, saya berpikir. 15 tahun saya bersabar, kini masanya untuk memulakan hidup baru. Dan masanya telah tiba untuk semua pembohongan Farhan terbongkar. Malam itu, buat pertama kalinya setelah sekian lama, saya dapat tidur dengan Lena. Semua persiapan telah selesai. Kini, hanya tinggal menunggu saat terakhir. Tetapi Farhan masih tidak tahu bahwa saya telah pun mendapatkan semua bukti. Dan jenayahnya akan terbongkar tidak lama lagi. Pukul 6 petang di malam hari raya, meja makan dipenuhi dengan juadah yang telah saya sediakan. Kalsom melihat juadah satu persatu dengan puas. Makanan nampak elok, pandai juga Aisyah ni uruskan rumah. Saya hanya mengangguk perlahan. Terima kasih, Mak. Farhan duduk sambil sekali lagi memeriksa teleponnya, seperti yang dilakukannya sepanjang petang. Kalsom menegurnya, Farhan, letaklah telepon tu. Luangkan masa dengan keluarga. Farhan ketawa janggal dan meletakkan teleponnya di dalam poket tetapi masih kelihatan gelisah. Maaf, Mak. Saya mengangkat senduk untuk mencedok rendang. Tiba-tiba, saya terasa sakit yang mencucuk di pergelangan tangan. Walaupun memakai pelindung, tangan saya terasa sengal setelah seharian mengangkat barang berat. Aduh, saya mengerang perlahan sambil memegang pergelangan tangan. Pada ketika itu, senduk yang saya pegang tercondong dan kuah rendang tumpah dari mangkuknya. Alamak, maaf. Saya panik dan coba membersihkannya. Tetapi akhirnya seluruh mangkuk rendang itu tumpah di atas meja, mengenai juadah lain. Kalsom terkejut dan berdiri. Hai, apa nih? Hati-hatilah sikit. Farah juga panik dan mengambil tisu untuk mengelap. Saya berulang kali meminta maaf. Maaf sangat-sangat. Tangan saya tiba-tiba sakit. Tetapi reaksi Farhan berbeza dari biasa. Seolah-olah telah lama menunggu, dia bingkas bangun dan menjerit, Aisyah. Apa nih? Kenapa narosakan malam raya macam ni? Seluruh keluarga terkejut dengan ledakan marahnya. Selalunya Farhan akan berkata, tak apa, boleh silap, tetapi kali ini dia begitu marah. Kalsom coba menenangkannya. Farhan, tak payahlah marah macam tu, dia tak sengaja. Tetapi Farhan tidak berhenti, dia terus meninggikan suara. Mak, ni bukan sekali dua. Sejak kebelakangan ni Aisyah asik buat silap. Saya berkata perlahan, abang, sabar. Kan saya dah kata saya akan lebih berhati-hati. Farhan merenung saya. Hati-hati? Cakap je pandai, tapi asyik buat silap juga. Farah coba menyampuk. Abang, janganlah cakap macam tu. Farhan membalas dengan tajam. Kau tak duduk serumah dengan dia, kau tak tahu, aku dah muak dengan semua ni. Kalsom mula menyebelahi Farhan. Tapi nampaknya Aisyah dah coba sedaya upaya. Farhan memandang ibunya. Mak, sebenarnya ada benda yang saya nak cakap.
Ruang tamu tiba-tiba menjadi sunyi. Dengan wajah serius, Farhan menyambung, saya rasa saya dah tak boleh hidup dengan Aisyah lagi. Kalsom terkejut. Apa kau cakap nih? Tiba-tiba Farhan berkata seolah-olah telah lama memikirkannya. Mak, sebenarnya kami dah tak sehaluan. Perangai kami berbeza, cara fikir kami pun lain. Saya memandang Farhan dengan tenang. Jadi, abang nak buat apa? Farhan menarik nafas dalam-dalam. Aisyah, kita bercerai. Seluruh keluarga tergamam. Permintaan cerai yang tiba-tiba di malam raya, di hadapan semua orang, sangat mengejutkan. Kalsom panik. Farhan, kau udah gila ke? Tiba-tiba cakap pasal cerai? Farhan terus coba membenarkan tindakannya. Mak, saya dah fikir lama. Kita tak boleh terus macam nih. Farah coba menghalang abangnya. Abang, kenapa tiba-tiba sangat nih? Kenapa cakap benda penting macam nih sekarang? Farhan memandang adiknya. Tiba-tiba, aku dah fikir lama. Aisyah pun mesti tak puas hati dengan hubungan kita. Ketika itu, saya memandang Farhan dengan tenang. Abang betul-betul fikir macam tuh? Farhan sedikit terkejut. Mestilah, awak pun tak suka perangai saya kan? Saya mengangguk. Betul, saya memang tak suka. Reaksi saya yang tidak dijangka itu membuatkan Farhan terkejut. Selalunya saya akan menafikannya, tetapi hari ini saya bersetuju secara terang-terangan. Kalsom memandang saya. Aisyah, kau pun betul-betul nak bercerai? Saya berpikir sejenak. Mak, saya ikut sahaja kehendak abang Farhan. Farhan kelihatan lega. Kan, Aisyah pun sebenarnya fikir macam tuh. Kalsom memandang kami silih berganti. Tunggu sekejap. Ini tak masuk akal. Malam raya, depan keluarga, tiba-tiba cakap pasal cerai. Farhan memandang ibunya. Mak, kalau hati masing-masing dah tawar, buat apa nak tangguh lagi? Saya berkata perlahan. Betul tuh, tak ada sebab nak tangguh lagi. Farah kelihatan bingung. Kak, akak betul-betul oke ke? Tak rasa terkejut? Saya memandang Farah dan berkata dengan tenang, saya oke. Malah, saya rasa lega. Farhan sedikit hairan dengan reaksi saya yang begitu tenang. Segalanya tidak berjalan seperti yang dirancangnya. Kalau macam tuh, Aisyah, kita siapkan surat cerai. Saya mengangguk. Boleh. Bila abang nak buat? Farhan tergesa-gesa menjawab, lagi cepat lagi bagus. Esok pun boleh. Saya memandang Farhan. Kenapa nak cepat sangat? Farhan ketawa janggal. Bukan apa, kalau dah setuju, lebih baik selesaikan cepat. Bagus untuk kita berdua. Saya mengangguk perlahan. Baiklah. Kalau macam tuh, kita buat sekarang juga. Farhan terkejut. Sekarang, apa maksud awak? Saya mengeluarkan sesuatu dari beg tangan saya. Dokumen dah ada. Seluruh keluarga memandang saya dengan terkejut. Membawa dokumen cerai pada malam raya adalah sesuatu yang sangat aneh. Farhan panik. Aisyah, kenapa awak bawa dokumen tuh? Tetapi jawaban saya lebih mengejutkan semua orang. Saya tiba-tiba berdiri, menggoyangkan bahu, dan mula menari kecil. Ketika saya tiba-tiba berdiri dan menari, seluruh keluarga tergamam memandang saya. Terutamanya Kalsom, dia ternganga tidak percaya. Aisyah, kau buat apa nih? Tetapi saya tidak berhenti menari. Malah, saya bertepuk tangan dengan lebih gembira. Bagus sangat, Abang Farhan. Terima kasih banyak. Farhan berundur dengan cemas. Hei, Aisyah, awak dah gila ke? Kenapa jadi macam nih? Sambil menari, saya menjawab, bukan gila. Tapi baru sedar. Selepas 15 tahun, baru pikiran saya jadi jelas. Farah berkata dengan bingung, Kak, akak nampak pelik, akak oke ke? Saya tersenyum ceria ke arahnya. Oke, saya sangat-sangat oke. Kalsom coba menenangkan saya. Aisyah, sabar. Cerai itu benda yang gembira ke? Saya memandang Kalsom. Ya, ini sangat menggembirakan. Mak pun patut ucap tahniah. Farhan semakin gelisah. Aisyah, sudah-sudahlah tuh. Nanti orang tengok, pelik pula. Saya memandang Farhan. Orang tengok pelik? Saya tak kisah langsung. Saya mengeluarkan dokumen dari beg saya dan melambaikannya. Tengok nih, dokumen dah ada. Saya boleh tanda tangan sekarang juga. Seluruh keluarga benar-benar terkejut dengan reaksi saya yang tidak dijangka. Terutamanya Farhan, dia merasa rancangannya tidak menjadi. Aisyah, bukan ke surat cerai itu aku yang patut sediakan? Saya tersenyum. Tak perlu. Saya pun dah sediakan. Saat saya mengeluarkan surat cerai dari beg, semua orang terkejut.
dokumen rasmi itu telah disediakan dengan sempurna. Kalsom menjerit, "Aisyah, apa nih? Bila kau siapkan semua nih?" Saya membentangkan dokumen itu di atas meja. Beberapa hari lepas, saya dah tahu bila Abang Farhan akan sebut pasal cerai. Farhan panik. "Apa maksud awak? Macam mana awak boleh tahu?" Saya merenung. "Farhan, saya tahu semuanya, Bang. Kenapa abang nak bercerai, dan bila abang nak lakukannya?" Ketika itu, loceng pintu berbunyi. Sambil menari, saya berjalan ke pintu. Oh, ada tetamu datang. Farhan coba menghalang saya. "Hei, Aisyah, siapa yang datang sekarang?" Apabila saya membuka pintu, seorang wanita kemas yang memakai sut hitam melangkah masuk. Dia kelihatan tenang dan profesional. "Selamat petang. Saya Peguam Meiling." Seluruh keluarga terkejut mendengar perkataan peguam. Kalsom bertanya dengan cemas, "Peguam, kenapa ada peguam kat sini?" Meiling memandang saya. "Saya datang untuk kes saman cerai yang difailkan oleh Puan Aisyah." Wajah Farhan menjadi pucat. "Saman cerai? Aisyah? Apa nih?" Saya memandang Farhan. "Abang yang ajak bercerai kan? Jadi saya panggil peguam. Ada masalah ke?" Meiling membuka beg bimbitnya. "Surat cerai ini telah sedia untuk difailkan di mahkamah. Tapi, ensik Farhan." Meiling merenung. "Farhan, laporan polis atas tuduhan penipuan dan pemalsuan identiti telah pun dibuat." Farhan bingkas bangun dan menjerit, "Apa? Penipuan apa?" Meiling dengan tenang mengeluarkan file. Pinjaman sebanyak 100.000 rupiah atas nama Puan Aisyah, tuntutan insurans palsu sebanyak 150.000, dan beberapa kes pemalsuan dokumen. Kalsom menjerit, "Farhan, apa nih? Betul ke kau buat semua nih?" Farhan menafikannya. "Tak, Mak, ini salah faham." Meiling mengeluarkan pemacu USB. "Semua bukti ada di sini. File-file yang ensik Farhan simpan sendiri." Farhan terkejut melihat USB itu. Macam mana boleh ada kat sini?" Saya memandang Farhan. "Saya ambil dari laci meja abang. Saya hairan kenapa banyak sangat dokumen atas nama saya." Farah memandang abangnya. "Abang, betul ke abang buat semua nih?" Farhan coba memberi alasan, tetapi Meiling mengeluarkan satu lagi dokumen. Dan rekod jenayah lampau encik 2 tahun lalu juga telah disahkan. Kalsom terduduk. "Rekod jenayah? Anak aku ada rekod jenayah?" Meiling berkata dengan nada profesional, "Ya. Walaupun kes itu digugurkan karena tidak cukup bukti, kali ini buktinya kukuh." Farhan berlari ke arah saya. "Aisyah, apa nih? Kita kan suami istri, kenapa buat macam nih?" Saya memandangnya dengan tenang. "Suami istri? Adakah seorang suami memalsukan tanda tangan istri dan menipu di belakangnya?" Meiling mengeluarkan teleponnya. "Saya akan hubungi balai polis." Farhan coba menghalangnya. "Tunggu. Ini masalah keluarga." Meiling berkata dengan tegas, "Jenayah bukan masalah keluarga." Dia mendial 999 balai polis, "Ada suspek kes penipuan di sini. Alamatnya." Farhan coba lari ke pintu tetapi saya menghalangnya. "Nak kemana? Kan baru nak mula." Kalsom memandang saya. "Aisyah, perlu kesampai macam nih? Kita kan keluarga." Saya memandang Kalsom. "Mak, selama 15 tahun nih, adakah Mak anggap saya sebagai keluarga?" Kalsom terdiam. Meiling selesai membuat panggilan. "Polis akan tiba sebentar lagi. Encik Farhan, sila tunggu dengan tenang." Farhan berkata kepada saya buat kali terakhir, "Aisyah, awak betul-betul nak buat macam nih?" Saya memandangnya dengan suara yang yakin. "Ya, memang saya nak buat macam nih. Walaupun dah terlambat 15 tahun, tapi lebih baik daripada tak buat langsung." Ketika itu, bunyi siren kedengaran. Kereta polis telah tiba. Wajah Farhan menjadi pucat lesi. Saya memandang Farhan buat kali terakhir. "Terima kasih, Abang Farhan, sebab abang yang ajak bercerai dulu. Terima kasih, sebab bagi saya peluang untuk mulakan hidup baru." Bunyi siren semakin kuat, dan 2 buah kereta polis berhenti di hadapan rumah. Lampu biru dan merah berkelip-kelip menerangi ruang tamu, membuatkan suasana menjadi tegang. Farhan berlari ke arah tingkap. "Apa nih? Polis betul-betul datang." 3 orang pegawai polis mengetuk pintu. "Polis, buka pintu." Meiling dengan tenang membuka pintu. Seorang pegawai menunjukkan kad kuasanya. "Inspektor Kamal, kami datang berkaitan laporan kes penipuan dan pemalsuan identiti." Kalsom berdiri dengan terketar-ketar. "Tuan Inspektor, ada apa nih? Kenapa datang rumah kami?" Inspektor Kamal memeriksa buku catatannya.
Adakah Encik Farhan bin Razak ada di sini? Farhan berundur ke belakang. Saya. Tapi ini semua salah faham. Inspektor Kamal memandang Mei Ling. Peguam Mei Ling, pengadu, kan? Mei Ling mengangguk dan menyerahkan dokumen. Ya, betul. Ini surat aduan dan bahan bukti. Seorang lagi pegawai mengambil pemacu USB. Ini bahan buktinya? Mei Ling menjelaskan, ya, file-file yang disimpan oleh suspek sendiri. Di dalamnya terdapat dokumen pinjaman dan penipuan insurans atas nama mangsa, Puan Aisyah. Inspektor Kamal memandang Farhan. Encik Farhan, apa komen Anda? Farhan menafikannya. Tuan, ini salah faham. Cuma pergaduhan suami istri yang jadi besar. Saya berkata dengan perlahan, pergaduhan suami istri, tapi saya tak pernah buat pinjaman tuh. Inspektor Kamal memandang saya. Puan Aisyah, kan? Betul ke Puan tak pernah mohon pinjaman nih? Saya menjawab dengan tegas, tidak. Tanda tangan itu pun bukan tanda tangan saya. Seorang pegawai bertanya kepada Farhan, jadi siapa yang tanda tangan dokumen nih? Farhan berpeluh dingin. Itu. Ada sebab yang rumit. Inspektor Kamal berkata dengan tegas, sebab rumit. Memalsukan identiti adalah satu jenayah. Mei Ling menghalalkan satu lagi dokumen. Dan ini rekod jenayah lampau Encik Farhan 2 tahun lalu. Kalsom terkejut. Farhan, betul ke kau ada rekod jenayah? Farhan memandang ibunya. Mak, kes tu kandah selesai. Inspektor Kamal memeriksa dokumen itu. Walaupun kes itu digugurkan, kali ini buktinya kukuh. Farah berkata dengan terkejut, Abang, betul ke abang buat semua nih atas nama Kak Aisyah? Seorang lagi pegawai berkata, Encik Farhan, macam mana pula dengan kes penipuan insurans nih? Mei Ling menunjukkan dokumen insurans. Dia membuat laporan kemalangan palsu untuk menuntut Rapus 50.000. Saya menambah, saya tak pernah kemalangan. Boleh periksa rekod hospital. Inspektor Kamal memandang Farhan. Encik Farhan, jangan berdalih lagi. Sila ikut kami ke balai. Farhan panik. Tunggu, saya nak panggil peguam saya. Mei Ling berkata dengan tenang, Anda boleh hubungi peguam di balai nanti. Seorang pegawai mengeluarkan gari. Encik Farhan bin Razak, Anda ditahan atas tuduhan penipuan dan pemalsuan identiti. Anda mempunyai hak untuk berdiam diri. Melihat anaknya digari, Kalsom terhuyung hayang. Tak mungkin. Anak aku tak akan buat kerja macam nih. Saya coba memapah mak mentua saya. Mak, duduk dulu mak. Mak mesti terkejut. Tetapi Kalsom menepis tangan saya. Semua ini sebab kau. Kau yang buat anak aku jadi macam nih. Saya berkata perlahan, sebab saya mangsa di sini. Ketika dibawa keluar, Farhan menjerit kepada saya, Aisyah, kau betul-betul nak buat macam nih. Selepas 15 tahun kita hidup bersama. Saya merenungnya. Coba abang fikir, macam mana abang layan saya selama 15 tahun tuh. Ketika polis hendak membawa Farhan keluar, Kalsom tiba-tiba memegang dadanya dan rebah. Aduh, dada mak sakit. Farah panik. Mak kok kita? Saya segera mendial 999. Ambulans. Ada kecemasan di sini. Alamatnya, Inspektor Kamal berkata, bawa makcik ke hospital dulu, siasatan akan disambung esok. Farhan menangis melihat ibunya. Mak, saya minta maaf, Mak. Tetapi dia telah pun dibawa masuk ke dalam kereta polis. Ketika Kalsom diusung ke dalam ambulans, dia memandang saya buat kali terakhir. Aisyah, kau betul-betul nak tamatkan semua nih macam nih? Sebelum pintu ambulans ditutup, saya berkata, Mak, nanti saya lawat di hospital. Selepas ambulans dan kereta polis pergi, rumah menjadi sunyi. Farah memandang saya dengan kosong. Kak, akak betul-betul rancang semua nih? Saya mengangguk. Ya, sekarang baru betul-betul berakhir. Mei Ling meletakkan tangannya di bahu saya. Aisyah, kau buat perkara yang betul. Selepas 15 tahun, kau akhirnya bebas. Saya memandang keluar tingkap, tapi mak mentua saya mesti terkejut sangat. Saya kena pergi hospital. Mei Ling berkata, pergilah. Ucapkan selamat tinggal yang terakhir. Walau apapun, dia pernah jadi keluarga kau selama 15 tahun. Saya mengangguk. Ya. Walaupun perit, dia tetap keluarga. Kedengaran jiran-jiran berbisik di luar. Berita tentang kereta polis dan ambulans pasti akan tersebar dengan cepat. Saya melihat sekeliling rumah buat kali terakhir. Dah tiba masanya untuk tinggalkan rumah nih.
dan mulakan hidup baru. Tetapi sebelum itu, saya perlu berjumpa dengan mak mentua saya buat kali terakhir. 3 hari kemudian, pada waktu petang, saya berjalan di koridor hospital yang sunyi. Di tangan saya ada sebuah bakul buah kecil. Wajah saya tenang, tetapi penuh dengan ketegasan. Saya berhenti di hadapan pintu bilik yang ditunjukkan oleh juru rawat. Kedengaran suara erangan perlahan dari dalam. "Mak." Saya membuka pintu perlahan-lahan. Kalsom yang terbaring di atas katil menoleh. Wajahnya kelihatan cengkung dan ada kesan air mata di pipinya. "Aisyah, kau datang." Suaranya lemah. Saya meletakkan bakul buah di atas meja. "Mak, apa kabar?" Badan Mak macam nilah. "Kau pula macam mana?" Saya duduk di kerusi. "Saya oke. Saya datang sebab risaukan Mak." Kalsom memandang siling. "Risau? Selepas macam-macam Mak buat pada kau masih risaukan Mak?" Saya berkata perlahan, "Walau apapun, kita pernah jadi keluarga selama 15 tahun. Kalsom memandang saya. "Keluarga? Pernah Mak anggap kau sebagai keluarga?" Saya hanya diam mendengar. Kalsom menyambung, "Aisyah, Mak ni memang bodoh. Mak tak tahu langsung Farhan buat kerja macam tu. Mak pun tak tahu. Saya pun baru tahu baru-baru ni." Kalsom mengesat air matanya. "Tapi macam mana kau boleh rancang semua ni dengan begitu tenang? Perempuan lain mesti tak mampu buat." Saya berfikir sejenak. Selama 15 tahun bersabar, saya banyak belajar. Dan harta pusaka arwah ibu bagi saya kekuatan. "Harta pusaka ibu kau. Jadi sebab itulah Farhan buat kerja gila tuh." Kalsom mengeluh. "Mungkin Mak terlalu manjakan dia. Dari kecil, salah dia pun Mak bela." Saya mengangguk. Saya faham perasaan seorang ibu sayangkan anak. Kalsom memegang tangan saya. "Aisyah, Mak minta maaf, maaf sangat-sangat. Selama 15 tahun Mak susahkan kau." Saya memegang tangannya perlahan. "Mak, semua tuh dah berlalu." "Dah berlalu? Hebatnya kau. Kalau Mak tak akan maafkan." Saya berkata perlahan, "Bukan soal maafkan. Tapi saya cuma nak lupakan dan teruskan hidup." Kalsom memandang saya. "Lupakan? Jadi, apa jadi pada kita sekarang?" Saya teragak-agak seketika. "Mak, saya berterus terang ya. Saya nak mulakan hidup baru." "Hidup baru?" Saya berkata dengan suara yang tegas tetapi tenang. "Selepas ni, mungkin kita tak akan berjumpa lagi. Tapi tolong jaga kesehatan." Kalsom kelihatan terkejut. "Aisyah, kau cakap macam tu je?" Saya mengangguk. "Ya, itu yang terbaik untuk kita berdua." Kalsom menangis. "Ya, Mak tak ada hak nak halang kau. Tapi tak perlulah cakap dengan dingin macam tu." Saya memandang Kalsom. Mungkin kedengaran dingin, tapi ini jalan yang saya pilih. Kalsom mengangguk. "Ya, kau betul. Kau berhak." Saya berdiri. "Kalau macam tu, saya pergi dulu. Mak jaga diri baik-baik." Kalsom memegang saya. "Aisyah, boleh Mak tanya satu soalan terakhir?" Saya berhenti. "Tanyalah. Macam mana kau nak hidup lepas ni? Kau oke ke seorang diri?" Saya tersenyum kecil. "Saya oke. Dengan harta pusaka arwah ibu, saya nak buka sebuah kafe kecil. Itu impian saya selama ni." Kalsom terkejut. "Kafe? Kau ada impian macam tu?" "Selama 15 tahun saya tak pernah cakap, sebab saya rasa tak ada gunanya." Kalsom menunduk. "Rupanya Mak tak tahu apa-apa pun pasal kau." Saya berjalan ke pintu. "Sekarang Mak tahu pun tak apa. Semuanya dah berakhir." Kalsom berkata buat kali terakhir, "Aisyah, hiduplah dengan gembira." Sambil memegang tombol pintu, saya menoleh. "Ya, Mak. Saya akan hidup cara saya sendiri. Mak pun jaga kesehatan." Ketika saya hendak keluar, Kalsom memanggil lagi. "Aisyah." Saya menoleh sekali lagi. Kalau satu hari nanti, boleh ke Mak datang ke kafe kau?" Saya berfikir sejenak. Itu terpulang pada Mak. Tapi saya bukan lagi Aisyah yang dulu. Kalsom mengangguk. "Mak faham. Terima kasih sebab datang lawat Mak." Saya berkata buat kali terakhir. "Kalau macam tu, selamat tinggal." Saya menutup pintu bilik dan berjalan di koridor. Sepanjang perjalanan, saya berpikir, semuanya benar-benar telah berakhir. Hubungan selama 15 tahun, hubungan dengan keluarga mentua, semuanya telah tamat. Anehnya, hati saya terasa lapang. Bukan karena dendam terbalas, tetapi karena akhirnya saya bebas. Ketika melangkah keluar dari hospital, saya memandang ke langit. Cahaya matahari menembusi celah awan.
Nampaknya, sudah tiba masanya untuk satu permulaan yang baru. Sementara itu, di dalam bilik, Kalsom sendirian memandang Sailing. Penyesalan kerana menyusahkan menantunya selama 15 tahun dan kejutan tentang jenayah anaknya masih terasa. Aisyah, Mak betul-betul minta maaf, bisiknya sendirian sambil menangis. Tetapi dia tahu, penyesalan sudah tidak berguna. Aisyah kini telah bebas, dan dia bersedia untuk mengejar impian barunya. Sebulan kemudian, pada suatu petang musim bunga yang ceria, di sebuah lorong kecil, sebuah kafe dengan papan tanda cantik kafe Aisyah telah dibuka. Saya, dengan apron putih, berdiri di hadapan pintu kafe dan menarik nafas dalam-dalam. Ibu, Aisyah dah berjaya. Saya memandang ke langit, bercakap dengan arwah ibu saya. Hari ini adalah hari pertama kafe saya dibuka. Sebaik sahaja pintu dibuka, Mei Ling masuk membawa sejambak bunga. Aisyah, tahniah, cantik sangat kafe nih. Saya mengambil bunga itu. Terima kasih, Mei Ling. Tanpa kau, tak mungkin hari ini akan tiba. Apa pula cakap macam tu? Ini semua sebab keberanian kau. Suasana di dalam kafe begitu hangat dan selesa. Meja dan kerusi kayu yang saya pilih sendiri, serta pasu-pasu bunga kecil di tepi tingkap, memberikan rasa tenang. Kafe ini dibina dengan harta pusaka arwah ibu, aku suka sangat, kata saya sambil melihat sekeliling. Kau mulakan hidup baru di sini ya? Keputusan yang sangat tepat, kata Mei Ling sambil menghirup kopi. Farhan macam mana? Mahkamah jatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Katanya nak buat rayuan, tapi aku dah tak ambil peduli, jawab saya dengan tenang. Baguslah, semuanya dah berakhir. Kira-kira pukul 3 petang, pelanggan pertama masuk. Seorang makcik dari kawasan perumahan itu. Adik, kopi 1. Kafe ini baru buka ya? Saya tersenyum ceria. Ya, makcik. Hari ini hari pertama, makcik nak kopi apa? Baji Americano 1. Adik buat sorang-sorang ya ke? Ya. Kafe kecil J, cukuplah sorang, jawab saya sambil menyediakan kopi dengan teliti. Pelanggan itu menghirup kopinya. Wah, sedap betul, nanti makcik datang lagi. Terima kasih, saya akan buat yang terbaik. Sepanjang hari, pelanggan datang silih berganti. Kebanyakannya penduduk sekitar, dan semuanya berpuas hati dengan layanan saya dan keenakan kopi. Kira-kira pukul 5 petang, ketika saya sedang mengelap tingkap, saya terasa seperti ada seseorang sedang memerhatikan saya dari seberang jalan. Saya mengangkat kepala, dan ternampak Kalsom sedang memandang kafe saya dari jauh. Dia memakai pakaian hitam dan pelitup muka, tetapi saya dapat mengecamnya. Apabila mata kami bertemu, dia kelihatan terkejut dan coba berundur. Saya memandangnya dari sebalik tingkap. Mak, Kalsom teragak-agak seketika, kemudian perlahan-lahan berjalan ke arah kafe. Tetapi dia tidak masuk, hanya berdiri di luar tingkap. Saya membuka tingkap. Mak, apa kabar? Kalsom menjawab dari sebalik pelitup mukanya. Mak sihat. Kau macam mana? Macam yang mak nampak, saya sihat. Kalsom melihat sekeliling kafe. Cantik kafe nih. Impian kau, kan? Ya, impian saya selama 15 tahun. Kalsom mengangguk. Ya, akhirnya kau capai juga impian kau. Saya berkata perlahan, masuklah minum kopi. Kalsom melambaikan tangannya. Tak apalah. Mak cuma nak tengok kau oke. Kalau macam tu, jaga diri baik-baik. Kalsom berundur selangkah. Aisyah, mak betul-betul minta maaf, dan terima kasih. Saya mengangguk. Semua tu dah berlalu. Mak pun jaga kesihatan. Kalsom memandang kafe itu sekali lagi. Hiduplah dengan gembira, Aisyah. Ya, saya akan hidup dengan gembira. Kalsom perlahan-lahan berpusing dan hilang di celah lorong. Saya memandang kelibatnya yang semakin jauh. Dia pun pasti melalui masa yang sukar. Saya menutup tingkap dan kembali mengemas kafe. Pikiran saya bercelaru, tetapi saya tahu ini adalah permulaan yang baru. Pukul 7 malam, tiba masanya untuk menutup kafe. Sambil mengemas, saya berpikir, untuk hari pertama, not bad. Tiba-tiba telepon saya berbunyi, panggilan dari Mei Ling. Aisyah, macam mana hari pertama? Oke. Ramai juga pelanggan, dan semua suka. Baguslah. Tapi kenapa suara kau lain macam? Saya teragak-agak. Mak mentua aku datang tadi. Dia tengok dari jauh, lepas tu kami borak sekejap. Oh ya, apa perasaan kau? Bercampur baur. Tapi aku rasa semuanya dah betul-betul berakhir. Ya, ini permulaan baru. Tahniah, Aisyah. Saya mematikan lampu kafe dan melangkah keluar. Lampu jalan di lorong itu mula menyala.
Lampu kecil di papan tanda kafe saya juga menyala. Saya memandang papan tanda itu. Ibu, terima kasih banyak-banyak. Sebab ibu, Aisyah dapat mulakan hidup baru. Sambil berjalan pulang, saya berpikir. Selepas 15 tahun bersabar, akhirnya saya benar-benar bebas. Dan saya telah berjaya mencapai impian saya sendiri. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Kalsom berbisik sendirian. Aisyah, kau dah jadi seorang yang hebat. Jauh lebih hebat daripada Mak. Dia menoleh ke arah kafe Aisyah sekali lagi. Hiduplah dengan gembira, wahai menantuku. Begitulah, mereka berdua membawa haluan masing-masing. Aisyah menuju ke arah impian barunya, manakala Kalsom hidup dengan penyesalan yang terlewat, tetapi hati Aisyah benar-benar tenang. Kebebasan, impian, dan permulaan baru yang ditemuinya selepas 15 tahun begitu berharga. Esok, hari baru akan bermula di kafe Aisyah. Dan Aisyah akan menjalani setiap hari dengan penuh kebahagiaan. Begitulah, selepas 15 tahun, Aisyah akhirnya menemui kebebasan yang sejati. Kadang-kadang, kesabaran itu perlu, tetapi ada kalanya, keberanian untuk memulakan hidup baru juga penting. Jika Anda berada dalam situasi yang sukar, cobalah bersedia dan beranikan diri seperti Aisyah. Bukankah orang kata, masa terbaik untuk bermula adalah sekarang? Agar kami dapat terus berkongsi kisah-kisah yang menyentuh hati seperti ini, sila tekan butang langgan dan butang suka. Dalam kisah seterusnya, kami akan kembali dengan cerita yang akan menghangatkan hati Anda. Terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga Anda semua sihat dan bahagia selalu.